guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, selain daripada anggota tentera Malaysia yang bertarung nyawa untuk menjaga keselamatan Malaysia, kita ada lagi banyak anggota-anggota ataupun pasukan-pasukan penyelamat yang ada dekat Malaysia. Okey, kali ni saya nak ceritakan tentang anggota yang menggalas tanggungjawab untuk memadamkan kebakaran. Yes, anggota bomba. Diorang ni bukan saja bertaruh nyawa untuk melawan api yang marak, bahkan sanggup bersusah payah untuk menyelamatkan haiwan yang tersesat atau menangkap ular yang masuk ke kediaman tanpa meminta balasan. Kita tahu tentang peranan asas yang dimainkan oleh anggota bomba. Tetapi, tahukah korang bidang kuasa mereka lebih besar daripada apa yang kita sangka? Dalam semua kes-kes kebakaran, seorang ketua pengarah jabatan bomba boleh ambil alih premis dan harta yang telah rosak atau musnah dalam kebakaran untuk menjadikan bahan siasatan. Tempoh dibenarkan pengambil alihan ini adalah 7 hari selepas kejadian. Sekiranya premis atau harta itu masih lagi diperlukan untuk disita, tempoh pemilikan sementara ketua pengarah bomba boleh dipanjangkan sehingga 30 hari. Sepanjang tempoh tersebut, kita memang tak dibenarkan masuk sesuka hati. Yang boleh masuk cumalah anggota bomba ataupun orang yang siasat kejadian tersebut. Sekiranya seseorang itu melanggar syarat, ini yang akan terjadi. Tidak ramai yang tahu dalam situasi apabila pengambil alihan premis ini dilanggar, seseorang pegawai bomba dibenarkan untuk membuat tangkapan tanpa waran kerana pencerobohan itu dianggap satu kesalahan jenayah. Dalam situasi lain, sekiranya siasatan yang dijalankan mendapati suspek siasatan dengan sengaja menipu nama dan alamat atau cuba untuk melarikan diri, pihak bomba juga boleh mengeluarkan arahan tangkapan. Pegawai bomba mempunyai bidang kuasa sama seperti pegawai polis dan tangkapan juga dilakukan berdasarkan kaedah yang digunakan PDRM. Ahli bomba diberikan kuasa untuk memecahkan mana-mana premis yang dikhawatiri boleh menjadi punca kebakaran. Sekiranya berjaya di kesan awal, notis akan dikeluarkan jabatan bomba bagi memaklumkan kepada tuan punya premis agar penambahbaikan boleh dilakukan sendiri oleh tuan rumah berdasarkan cadangan pihak bomba. Seandainya tiada kerjasama diterima daripada pemilik premis, pihak bomba boleh memecah masuk ke dalam premis tersebut. Seseorang yang enggan mematuhi notis arahan bomba, jika didapati bersalah, boleh didenda RM5,000, penjara 3 tahun atau kedua-dua hukuman sekali. Bagi mereka yang sengaja buat tak tahu, pihak bomba diberikan kuasa mengenakan denda tambahan RM100 untuk setiap 1 hari bertangguh oleh pemilik premis dalam menyelesaikan perkara dalam notis tersebut. Apabila melibatkan premis yang tidak berpenghuni pula, pihak bomba boleh mendapatkan kebenaran untuk masuk, sama ada secara lembut ataupun secara kasar.
Ketika berlakunya kejadian kebakaran atau kecemasan, seorang pegawai bomba diberikan kuasa penuh untuk mengambil langkah yang dirasakan sesuai dengan kejadian. Ini termasuklah merobohkan premis atau kediaman yang dirasakan berisiko besar untuk memarakkan lagi api. Sekiranya berlaku kejadian seperti ini, tuan punya premis sudah pasti tidak akan senang duduk melihat kediamannya dibuat sebegitu rupa. Pasti akan bertindak balas sehingga mengganggu kerja pegawai bomba. Situasi sebegini sekiranya berlaku, membolehkan seorang pegawai bomba mengusir atau mengeluarkan mana-mana individu yang kehadirannya hanya mengganggu tugasan mereka. Bukan semua kediaman terletak dalam kawasan lapang. Ada kalanya kawasan parking yang tersedia pun tidak cukup luas untuk membolehkan truk bomba masuk ke kawasan kebakaran. Sekiranya kenderaan anda menghalang laluan petugas dan kenderaan pihak bomba, manakala anda pula tidak dapat dihubungi, pihak bomba berhak mengalihkan kenderaan korang ke kedudukan yang lebih sesuai dengan kaedah yang mereka rasakan perlu. Jika mereka rasakan elok dilanggar saja kereta korang, kerana korang menghalang jalan, tindakan itu dianggap boleh dan perlu dalam mencari jalan mempercepatkan urusan penyelamat. Sekiranya mereka perlu menolak atau mengangkat kenderaan korang, semuanya dibenarkan melalui undang-undang. Dan sekiranya kereta korang rosak, hancur, bercalar, pecah ke, itu semua di atas tanggungjawab korang sendiri. Ini kerana semua kerosakan yang berlaku disebabkan kaedah pasukan bomba dalam mengawal kebakaran atau kecemasan tidaklah boleh dikira perlu diganti kerugian yang berlaku. Sebagai contoh, pegawai bomba terpaksa memecahkan pintu rumah korang untuk membuka akses ketika kecemasan. Pintu tidak perlu mereka ganti. Cermin kereta seseorang dipecahkan bagi menyelamatkan kanak-kanak yang tertinggal dalam kereta. Tuan punya kereta yang tanggung kos ganti cermin itu. Apa saja kerosakan atau kerugian yang berlaku semasa proses memadamkan kebakaran atau kecemasan yang perlu dibuat tidak boleh dituntut semula kos kerugiannya oleh mereka yang terjejas sekiranya pihak bomba menggunakan bekalan air korang untuk memadamkan kebakaran di rumah jiran sebelah korang. Air yang mereka gunakan juga perlu dianggap satu kos yang perlu korang bayar. Jadi apa salahnya kita membantu dari segi lain? Bomba ni dah datang, dah tolong lagi, lepas tu buat secara free, tak minta korang bayar pun. So korang pun bagilah kerja sama. Okay? Dan jangan lupa berterima kasihlah kepada anggota bomba kita. Okay? So, sampai sini sajalah video kali ni. Harap korang enjoy. Dan kalau korang enjoy, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye. You can't go back, that ass back. You can't go back, that ass so.